الفاتح لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى نية شفاء رفع لا نصر على سوق الغيث الفرج رحمة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعلية الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمرنا ويغفر لنا جميع حجنا ويرفعنا في العليم مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين وعلى كل نية صالحة والسلف الصالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله مالك يوم الدين صراط الذين. آمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mudahkan untuk kita di Baitul Quran untuk jalankan satu kelas untuk tadabbur Al-Quran. InsyaAllah pada hari ini kita dengan juzuk 28 biiznillah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Juzuk ini InsyaAllah kita akan buat dengan cara ringkas InsyaAllah. Mungkin ada banyak pada kisah di dalamnya, tapi InsyaAllah akan sambungan pada juzuk ini pada hari esok InsyaAllah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini InsyaAllah kita akan ambil boleh kata sebahagian daripadanya InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, juzuk 28. Juzuk ke-28, juzuk namanya Qad Sami'a. Juzuk Qad Sami'a. Dinama juzuk Qad Sami'a. Bilangan ayat yang ada di dalam juzuk ini adalah 137 ayat. 137 ayat. Awal juzuk ini bermula pada ayat 1 daripada surah Al-Mujadalah. Naam, Al-Mujadilah boleh kita sebut dengan kasrah juga. Iaitu pada qawlihi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. Dan akhir juzuk ini berakhir pada ayat 12 dari surah At-Tahrim, yaitu pada qawlihi ta'ala ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Masya Allah. Juzuk ini mula dengan kisah wanita, habis pun dengan kisah wanita. Mula dengan kisah seorang wanita namanya apa? Siapa tahu? Juzuk ini surah Al-Mujadilah cakap tentang kisah seorang wanita namanya apa? Ada yang tahu? Baik, nanti kita akan dengar. Khalwah, kalau saya tak silap. Nama? Khalwah. Khalwah lah, bukan Khalwah. Khawla. Khawla. Ya, Alhamdulillah. Nah, juzuk ini adalah juzuk 28, ada juzuk 28, juzuk 28 9 surah di dalamnya adalah afwan. Surah Al-Mujadalah adalah kita ada dalamnya, dalam surah Al-Mujadalah hingga surah At-Tahrim, semua yang surah senerai surah yang ada di dalamnya dari juzuk 28 ada 9 surah di dalamnya. Surah Al-Mujadalah, surah Al-Hashr, surah Al-Mumtahanah, surah As-Saff, Al-Jumu'ah,
dan juga Al-Munafiqun, dan juga surah At-Taghabun, dan surah At-Talaq, dan akhirnya surah At-Tahrim. 9 surah. Semua sekali adalah 9 surah di dalamnya. Juzuk ini ayatnya surah Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, dan juga Shaf, dan juga Al-Jum'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq, dan juga At-Tahrim. Semua itu adalah ayat apa? Ayat Madaniyah. Semua ayat apa? Ayat Madaniyah. Semua surah-surah di dalamnya. Nah, kisah-kisah yang ada di dalam juzuk ini. Ada banyak pada kisah. Sebenarnya bukan hanya kisah ni yang saya tulis. Sebenarnya ada lagi pada kisah-kisah yang ada di dalamnya. Dan boleh kata juzuk ini subhanallah banyak cakap tentang hal keluarga. Ada banyak di dalamnya cakap tentang hal keluarga. Semoga insyaAllah kita dapatlah juga terangkan biiznillah subhanahu wa ta'ala. Mungkin lepas ni kelas tadabbur kita di hari Jumaat, setiap hari Jumaat kita boleh insyaAllah subhanahu wa ta'ala buat satu juzuk, satu juzuk. Maksud kita ambil satu juzuk, kita bacakan semua kisah yang di dalamnya. Boleh kita buat macam tu insyaAllah. Kita cakap setiap juzuk, cakap apa di dalamnya. Kemudian kita terangkan kisah-kisah di dalamnya. Mungkin tadabbur kita yang akan datang, kita buat macam ni insyaAllah. Nah, di antara kisah-kisah yang di dalamnya, dalam juzuk ini antara kisah yang masyhur, yaitu kisah Al-Mujadilah dalam ayat 1 hingga 4 pada surahnya. Dan kisah As-Sahabi Hatib bin Abi Balta'ah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 1 hingga 3. Nama itu macam pernah lalu dengan kita kan? Pernah lalu tak? Pernah. 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 Okey, siapa nak ceritakan untuk saya sikit lah. Dalam 1 minit ha, jangan lama. Siapa boleh bagi tahu kisahnya? Dia hantar utusan untuk beritahu isterinya tentang Rasulullah nak serang Madinah, Mekah. Dibagi Dia seliti. kepada Dia bagi dalam orang-orang Quraisy. Melalui seorang wanita kepada keluarganya, maklumkan kepada keluarganya. Untuk apa tujuannya? supaya keluarga dia tahu Rasulullah punya plan. Ah, Rancangan Rasulullah. Masya Allah. Ahsanti. Ini Dr. Laili ke? Ya. Bagus ni Dr. Masya Allah. Alhamdulillah. Kisah sebelum ni tahu? Ataupun dengar kisah ni dengan kita, kelas kita? Kelas kita. Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Seronok ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, kisah Hatib bin Abi Balta'a, kisahnya seperti mana Doktor tadi sebut, sedikit tentangnya. Kita sudah ceritakan, nanti kita ulang lagi sikit. Kemudian adalah kisah Asia. Asia Meraat Fir'aun. Ada kisahnya juga di akhir juzuk ini. Ayat yang akhir pada juzuk ini. Pada ayat 11, pada surah Tahrim. Dan kisah Imra'at Nuh wa Lut alaihimassalam, isteri kepada Nabiullah Nuh dan isteri kepada Nabiullah Lut. Ini pun saya pernah ceritakan tentang dua-dua. Isterinya, isteri Nabiullah Nuh dan juga isteri Nabiullah Lut. Isteri Nabiullah Lut, apa yang dia buat? Dia beritahu kata ada tetamu datang untuk jumpa Nabi Ya. Lut. Ada tetamu kat rumah. Masya Allah, bagus. Kalau isteri Nabiullah Nuh, apa yang dia Dia tak mau ikut Nabi Nuh naik batu. Masya Allah. Alhamdulillah. Seronok ni tengok macam ni. Hasil pada kelas kita. Alhamdulillah. Semoga Allah SWT terima pada kita. InsyaAllah. Naam. Kemudian adalah kisah An-Nasakh li Sadaqat Najwa. Itu adalah kisah untuk nasakhkan, untuk hukum adalah di mata adalah kena adalah macam tentang bab ini adalah nanti insyaAllah kita ceritakan. Hari ini kita mungkin ceritakan 2 kisah ataupun 3 kisah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah pada kelas esok saya akan sambung sikit. InsyaAllah ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Masya Allah. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kisah-kisah yang ada pada juzuk ini. Kita ambil kisah adalah surah Al-Mujadilah. Naam. Masya Allah. Kisah ini adalah berkaitan dengan seorang wanita
yang namanya Khawla bin Tha'labah. Khawla binti Tha'labah. Dia adalah seorang sahabat. Naam, radhiyallahu anha. Suaminya namanya Aus bin Samit. Suaminya nama apa? Aus bin Samit. Nah, Masya Allah. Suaminya adalah orang yang sudah berumur. Nah, suaminya sudah orang berumur. Dan dia adalah seorang wanita yang bersifat, dia adalah orang yang sabirah dan istri yang salihah, yang sabar dengan suaminya, yang dia sabar dengan suaminya walaupun lihat pada suaminya adalah tegas dengannya dan sebagainya. Subhanallah. Apa kisahnya? Kisahnya adalah terjadi adalah masalah di antaranya dengan suaminya. Seperti mana-mana rumah tangga, kadang-kadang ada terjadi masalah dengan suami isteri. Semoga Allah SWT menjauhkan pada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, adalah satu perkataan. Jika lelaki kata itu kepada isterinya, maka isterinya jadi haram baginya, maksud hurmah, maksudnya dia jadi haram badannya, bukan cerai. Itu bukan cerai, ya, itu bukan cerai, itu lain hukumnya. Dia panggil dalam ilmu agama adalah panggil apa? Zihar. Ilmu dalam bab itu adalah panggil apa? Zihar. Dia kata apa badannya? Dia kata badannya, anti alayya ka zahri ummi. Anti alayya ka zahri ummi. Apa maksud perkataan itu? Maksudnya, kamu bagi saya seperti ibu saya. Maksud, haram bagi saya seperti ibu saya. Maknanya orang ibunya boleh kahwin dengan ibunya? Tak boleh. Boleh adalah, tak boleh. Jadi, kira seperti adalah ibunya. Jadi, apa hukum? Jadi, bagi dia kata dahulu ini adalah kira isterinya adalah sudah haram baginya. Apabila turunkan seperti itu, apabila berlaku seperti itu, Sayyidah Khawla itu, dia ada anak. Dia adalah suami yang sudah berumur, sudah tua. Walaupun dia adalah tegas di masa itu adalah dia marah dan dalam keadaan marah dan sebagainya. Di masa itu adalah dia dalam keadaan marah, datang ke rumahnya dan dia sebut seperti itu dengan isterinya. Walaupun dia dalam keadaan seperti itu, tapi dia adalah imra'ah fadilah. Dia adalah seorang wanita yang salihah. Apabila berlaku seperti ini, apa dia buat? Dia fikir untuk rumah tangga dia. Dia tak adalah cakap, okeylah, kamu daripada satu jalan, saya dari satu jalan. Dah, kita pisah. Seperti mana adalah sekarang banyak pada orang tak fikir kadang-kadang tentang hal keluarga pada bab ini. Jalan, setiap orang jalan satu jalan, sudah settlekan benda. Tak, al-amr laysa hakadha. Benda bukan seperti itu. Nah, jadi di masa itu adalah apa yang dia buat? Dia pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Dia menadu pada Nabi SAW. Dia kata pada Nabi SAW, jika dia tinggal suaminya, maka anak saya akan, jika saya tinggal suami aku, dia kata, maka saya akan jadi, anak saya akan macam tu. Maksudnya, anaknya mungkin tak ada orang jaga, mungkin tidak ada tempat kasih sayang betul, orang menjaga badannya dan sebagainya. Dia fikir untuk anaknya. Dan jika dia duduk dengannya, maka dia duduk dengan bilahil. Yani maknanya haram, dalam keadaan haram, waliyadzubillah. Dia akan duduk dengan orang itu. Jadi dalam bab ini awal-awal seperti mana kita sebut, hukum di zaman dahulu apa? Hukum haram. Dah tak boleh balik. Langsung tak ada. Khalas, kalau orang sebut seperti itu, maknanya dia dah tak boleh balik langsung. Kalau cerai lebih mudah daripada perkataan itu. Kenapa lebih mudah? Cerai mungkin orang itu boleh balik badannya. Kalau cerai 3 pun, masih lagi boleh pulang badannya. Kalau kahwin orang lain, kemudian datang badannya, masih lagi boleh. Tapi kalau keadaan seperti itu, sudah haram terusan. Jadi apabila jadi seperti itu, Sayyidah Khawla datang, tanya pada Nabi Muhammad SAW, berapa kali tanya badannya, ya Rasulullah, bagaimana tentang bab ini. Dan dia adalah, sampai dikatakan Sayyidah Aisyah, apabila Sayyidah Khawla ceritakan dengan Nabi SAW, diceritakan seperti mana dalam satu hadis, dia ceritakan dalam keadaan slow, dengan keadaan suaranya pun slow. Yani sampai suara Sayyidah Aisyah duduk di tempat yang sama, duduk di tempat yang sama, tak dengar suaranya.
Suara slow dia cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bab ini. Jadi di masa itu adalah Allah Subhanahu wa taala dengar tentang hal Sayyidah Khawla itu, dengar apa yang dia kata, menadunya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang bab ini, bagaimana nak buat tentang hal ini. Dia bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak ada lagi hukum apa-apa tentang kamu. Maksudnya tidak ada turunkan apa-apa tentang kamu. Jadi apabila turunkan firman Allah Subhanahu wa taala, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha, apabila turunkan ayat itu adalah Allah Subhanahu wa taala tetapkan apa hukumnya di dalam Al-Quran. Apa hukumnya? Ayat ini dia nasakhkan hukum yang di zaman jahili itu, dia pada zaman dahulu. Apa hukum tu? Iaitu kalau orang sebut seperti itu, maknanya dia tak boleh pulang pada isterinya langsung. Jadi macam mana hukumnya? Hukumnya bukan nasakhkan sahaja, tak. Dia jadi hukum nasakh, maksudnya cancelkan hukum ini, tidak ada hukum seperti itu, maksudnya haram berterusan, tetapi sudah ada macam denda yang kuat bagi orang yang kata seperti itu. Bagi yang suami yang kata seperti kata-kata seperti itu, jadi untuknya apa? Macam hukum yang kuat baginya atasnya. Apa hukum itu? Dia kena atqu raqabah. Bermaksud bebaskan hamba. Fisabilillah. Bebaskan hamba. Atqu raqabah. Lepaskan. Jadi hur. Yang kedua, kalau tak dapat yang pertama, fa in lam yajid, maka kalau dia tak dapat, maka dia puasa 2 bulan berterusan. Faham mana 2 bulan berterusan? Maknanya kalau dia satu hari tak puasa, kena patah balik dari awal. Kena puasa 2 bulan berterusan. Bukan adalah 2 bulan cukup adalah 60 hari. Tak, 2 bulan yang berterusan. Fa in lam yajid, maknanya dia tidak boleh seperti itu. Mungkin sebab dia sakit, tidak mampu untuk nak puasa, maka dia beri makanan kepada 60 orang. Maka dia beri makanan kepada 60 orang. Hukum ini sudah ada selepas kisah ini. Subhanallah. Jadi pada kisahnya sudah jadi hukum untuk orang Islam. Kalau orang disebutkan perkataan seperti itu, adalah apa hukum? Hukum jatuh seperti ini di atasnya. Kena atqu raqabah. Sekarang hamba dah tak ada. Jadi tinggalkan dulu. Iaitu apa? Iaitu falam yajid adalah mungkin atqu raqabah boleh, mungkin hukum-hukum lain lah, pada hukum lain. Tapi adalah tentang yang boleh buat adalah puasa contohnya. Kalau tidak dapat, akhirnya adalah untuk beri makanan kepada 60 orang. Ini pun mengikut pada tertibnya. Yani zihar itu hukumnya apa? Hukumnya haram. Tapi ada kafarah untuknya sebelum pulang kepada isterinya. Kena adalah bayar kafarah. Apa yang terjadi dengan bab itu? Sayyidah Khawla, dia adalah tudafi' an zawjiha. Yani maksudnya adalah dia adalah bantu kepada suaminya apabila cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bab ini. Kemudian adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata hukum tentangnya begini 3, maknanya atqu raqabah atau bebaskan atqu raqabah ataupun puasa 2 bulan atau last adalah beri makanan kepada 60. Dia kata Sayyidah Khawla kata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, suami aku ini orang miskin. Awal-awal dia kata suami aku ini adalah tidak mampu untuk bab ini. Dia kata puasa. Suami aku tidak boleh puasa ya Rasulullah. Dia sudah tua, sudah berumur. Maka kata badannya untuk apa? Untuk last yang tu adalah beri makanan. Maka dia kata adalah last. Dia kata badannya apa? Dia kata ini adalah dia bantu bagi pada, kalau tak silap adalah pada kurma sebanyak-banyak, adalah dia bagi bahagian dan suaminya pada bahagian. Jadi adalah bantuan daripada dua-dua, kalau tak silap dibantukan kedua-dua untuk apa? Untuk bayarkan fidyah itu. Kalau kita tengok pada kisah ini, bagaimana hikmah badannya. Dulu Islam, di zaman dahulu sebelum Islam, al-mar'a laysa laha syai'. Yani al-mar'a, perempuan di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, banyak pada haknya tidak ada. Kalau Islam datang, maka Islam datang apa?
yujib haqqaha, beri haknya kepada wanita. Jadi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala turunkan hukum disebabkan wanita itu adalah Khawlah, dan Islam nasahkan hukum yang jahili itu yang kira akan hancurkan keluarga. Cuba bayangkan kalau hukum seperti itu masih lagi berterusan, apa yang akan jadi? Rosakkan keluarga. Kalau cerai masih lagi mudah daripada hukum tu. Cerai masih lagi, nauzubillah, masih lagi apa, mudah daripada hukum itu. Jadi adalah kalau kita tengok pada bab ini, Sayyidah Khawlah bagaimana dia berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia cakap tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana untuk hukum kafara pun Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi tentang kafara itu adalah tadrij, bahagian-bahagian. Maksudnya kalau tak mampu macam ni, kalau tak mampu macam ni, macam ni. Subhanallah. Dan Sayyidah Khawlah ini ada makana laha inda sahabah. Sayyidah Khawlah ini selepas yang berlaku dengan bab ini, dia adalah di dalam hati sahabat adalah dia orang yang baik. Maksud dia memang orang baik, tapi maksudnya sudah ada mulia kepada orang itu. Sebab turunkan disebabnya turunkan Quran Karim. Subhanallah. Disebab hukumnya ataupun kisahnya turunkan Quran Karim. Di satu hari dia jumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Sayyidina Umar bin Khattab, dan dia mendidik ataupun beri nasihat kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Dia beri badannya nasihat. Sayyidina Umar bin Khattab, iaitu Amirul Mukminin di masa itu, turun dan dia dengar badannya. Waqafa yastami'u laha tawilan. Dia berdiri dan dengar badannya lama. Sampai ada badannya yang kata badannya, wahai wanita ini, apa yang kamu lakukan? Kenapa sampai seperti itu? Sayyidina Umar kata pada orang itu, hadhihi imra'ah sami'a Allahu qawlaha min fawqi sab'i samawat. Ini adalah seorang wanita yang Allah dengar suaranya ataupun dengar menadunya adalah daripada atas tujuh langit. Subhanallah. Yani Allah Subhanahu wa taala dengar suaranya. Yang dimaksud ada kemuliaan tentang bab ini. Pada kisah ini, wahai wanita yang salihah, wahai ibu, wahai orang yang ada masalah dengan suaminya, jangan ingat suara kamu tidak ada yang mendengar. Jangan ingat kamu tidak boleh buat apa-apa. Suara kamu boleh sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, As-Sami', Al-Basir, Maha mendengar, Maha melihat, Yasma' wa yara, dengar kita, lihat kita dalam semua keadaan. Naam. Jadi da'waki, apabila kamu doa kamu adalah sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengar doa kamu. Naam, ini adalah Sayyidah Khawlah, Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran untuknya. Allah Subhanahu wa taala settlekan masalahnya. Wahai wanita yang salihah, ingatkan menadu kamu itu sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala dengar menadu kamu. Kalau ada orang di dunia ini tak dengar kamu, Allah Subhanahu wa taala dengar, Maha mendengar. Dengar kamu apa yang kamu menadu, apa yang kamu nak, apa yang kamu minta. Jadi pada kisah ini kita belajar adalah Allah Subhanahu wa taala Sami', Basir. Allah Subhanahu wa taala dengar kita. Yasma'una, yarana, lihat kita dalam semua keadaan, dengar kita dalam semua keadaan. Naam. Maka dalam bab ini adalah di masa kita di masa adalah orang ada masalah dan dia sudah pergi ketuk pintu-pintu sana, pintu sini, tidak ada yang orang yang dengar kepadanya. Kamu ingat adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Dengar kamu apa yang kamu menadu, apa yang kamu ada. Dan kuni, wahai isteri yang salihah, wahai orang yang ada anak, ada keluarga, kuni ka Sayyidah Khawlah, jadilah seperti mana Sayyidah Khawlah. Dia fikirkan kepada apa? Fikir kepada rumah tangganya. Fikir kepada suaminya. Walaupun dia geram dengan suaminya, sebab suaminya buat benda itu kan. Dia geram sangat pada suaminya, apa yang dia lakukan seperti itu. Mungkin kalau orang jahat kata apa, biarlah, contoh katalah kalau ada hukum kena penjara, biarlah penjara. Tapi Sayyidah Khawlah tak macam ni. Apa dia kata?
suami aku ni adalah orang yang sudah berumur ya Rasulullah, sudah tidak mampu untuk nak puasa. Dia kata suaminya seperti itu. Sampai kata suami saya ni adalah orang yang miskin, tidak mampu untuk itu juga. Subhanallah. Yani walaupun ada masalah di antaranya dengan suaminya, tapi masih lagi tudafi' an zawjaha, masih lagi adalah dia menolong kepada suaminya. Masya Allah, kepada suaminya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, daripada kisah ini kita belajar tentang adil Allah Subhanahu Wa Taala, tentang tunjukkan kepada bab ini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Bagi pada bab itu adalah dalam bahagian-bahagian itu, kalau tidak mampu untuk ini ada ini, kalau tidak ini ada ini. Subhanallah. Dan belajar daripada kisah ini adalah tentang sabar, bagaimana wanita sabar dengan suaminya atas segala benda yang berlaku. Dan juga belajar daripada kisah ini yang paling penting, iaitu kita rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yani kita apabila ada masalah, ada benda, kita narji' ila Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta pada Allah. Minta Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita. Itu yang kita kena belajar daripada kisah ini. Jangan ingat tak ada orang dengar kamu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli alaika ya Sayyidina Rasulullah. Kisah yang seterusnya adalah tentang kisah Hatib. Hatib bin Abi Balta'a. Di masa Fatah Makkah, kita ulang sikit-sikit tentangnya. Di masa Fatah Makkah adalah apa yang berlaku? Nabi SAW kumpulkan sahabat-sahabat untuk apa? Untuk pergi Fatah Makkah. Kumpulkan itu semua dan buat persiapan, dalam bab itu buat persiapan untuk nak lakukan pergi untuk buka kota Makkah. Dalam keadaan itu ada seorang daripada sahabat yang keluarganya ada di kota Makkah dengan kaum Quraisy di masa itu. Jadi orang itu hantar, iaitu Hatib bin Abi Balta'a, dia hantarkan surat dengan seorang wanita yang tua, hantar surat untuk pada kaum Quraisy itu, untuk sampaikan berita kepadanya adalah apa, akan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat yang ada, tempat Makkah, kota Makkah. Di masa itu sampai adalah Allah Subhanahu Wa Taala beritakan ataupun beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bab ini, apa yang Hatib berlakukan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar orang untuk cari wanita yang ambil surat itu dan apa yang ada surat dengannya untuk ambil badannya, dan panggil Hatib bin Abi Balta'a kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil kepada sahabat itu, Hatib bin Abi Balta'a, dan tanya, soal jawab dengan tanya, apa yang kamu buat? Kenapa seperti itu? Kenapa melakukan seperti itu? Maka dia ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ni lakukan seperti itu bukan sebab saya kufur denganmu ya Rasulullah. Saya ni bukan nifak ya Rasulullah, bukan munafik. Tapi aku ni takut kepada keluarga saya. Kita ni nak pergi, takut untuk keluarga saya berlaku apa-apa kepadanya. Di masa itu, Sayyidina Umar bin Khattab, apabila dia dengar macam tu, orang itu Hatib bin Abi Balta'a melakukan, sebab benda ni akan menjadi masalah. Cuba bayangkan, dia benda yang rahsia dalam perang itu bocor. Apa yang akan terjadi? Jadi masalah besar. Orang khianat dalam askar itu, ada orang khianat. Nanti contoh pergi ke sana, tengok orang tunggu orang Islam. Na'udzubillah. Berlaku seperti itu. Zaman kita ini sekarang, yang berlaku di zaman ini pun banyak pada khianat. Hasilnya sebab banyak pada khianat tentang bab itu. Jadi subhanallah, di masa itu Sayyidina Umar marah sangat. Sampai dia kata, "Izan li ya Rasulullah." Dia minta izin pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk bunuhkan badannya. Nak bunuhkan Hatib bin Abi Balta'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pada Sayyidina Umar, "Wa ma yudrika ya Umar
إن الله عز وجل اطلع على إلى أصحاب بدر يوم بدر فقال اعملوا ما شئتم، فقال اعملوا ما شئتم. نعم الله النبي سيدنا عمر kata سيدنا Rasulullah SAW kata pada Sayyidina Umar apa? Kata badannya, Inna Allah Azza wa Jal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pandang kepada ahli Badr semua yang dalam perang Badr. Dan Sayyidina Hatib bin Abi Balta'a adalah sahabat itu ada di masa perang Badr. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala kata kepada ahli Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, buatlah apa yang kamu nak lakukan, Allah sudah ampunkan semua dosa kamu. Jadi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga kepada orang itu apa? Sebab dia adalah daripada orang ahli Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak izinkan untuk Sayyidina Umar melakukan benda ini. Subhanallah. Ini adalah pada surah Al-Mumtahanah, kisahnya berulang lagi sekali. Siapa ingat dalam surah apa kisahnya kita cerita? Sebelum ni kita pernah cerita kisah ni. Dalam surah apa? Al-Fat. Surah Al-Fatah. Bagus, ahsanti. Masya Allah. Dalam surah Al-Fatah. Naam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya, ayat ini pada surah Al-Mumtahanah ayat 1 hingga 3. Cuba kita dengar firman Allah SWT pada surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. Kalau kita tengok pada awal-awal ayat itu, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, mungkin dia adalah orang itu musuh kita tahu, tapi jangan adalah rasa muamalat. Maksudnya orang itu musuh kita, bukan dia ada di antara kita perang, ada di antara kita lawan. Jangan adalah kita hati baik dengan orang itu. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Semua ini adalah awal 3 ayat, semua cakap tentang apa? Tentang bab ini. Tentang cakap tentang hal seperti itu. Jangan adalah kita adalah baik dengan orang kafir, kata orang itu baik. Tapi Islam bukan seperti itu. Kalau orang itu di antara kita ada perang, itu hal lain. Kalau orang yang kafir tapi di antara kita tidak ada apa-apa, maksud tidak ada perang dan sebagainya, Islam wajib di atas kita untuk muamalah dengannya dengan cara yang baik. Subhanallah. Walaupun itu jiran kita, bukan orang Muslim. Kena muamalah dengan baik. Kalau kita di antara kita tidak adalah perang ataupun tidak ada apa-apa masalah, wajib di atas kita orang Islam apa untuk muamalah dengannya dengan cara yang baik. Tapi kalau orang itu dia sampai pada khianat, bocorkan pada berita-berita pada orang Islam, itu yang tidak boleh dilakukan. Subhanallah. Dalam juzuk ini ada banyak pada kisah seperti mana saya sebut. InsyaAllah ta'ala pada kelas esok saya akan ceritakan tentang bab ini, sambung lagi 5 minit. Kita ambil 5 minit atau tak apa, sebab takut tak langkah nanti kalau kita buat kisahnya. Biarlah pada kelas esok insya-Allah ta'ala saya akan ceritakan beberapa kisah yang baki daripada juzuk ini, serta kita akan ambil juzuk yang lain insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf hari ini habis awal insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah pada kelas yang akan datang kita sama-sama insya-Allah SWT. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang hadir, dan juga terima kasih banyak kepada orang yang membantu kita di Baitul Furqan. Semoga insya-Allah Allah SWT terima usaha kamu semua dan jadi saham untuk akhirat untuk kamu semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullah kulla khair. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد Terima لله. kasih Tuan Waalaikumsalam Syekh. sama warahmatullahi barakallahu wabarakatuh. fikum. Terima kasih, Alhamdulillah. Syekh. Sama-sama barakallahu fikum. Alhamdulillah.